Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran sains. Okey. Jadi hari ini kita akan meneruskan tajuk kita kemahiran proses sains. Okey, seperti yang diketahui kita ada 12, tapi minggu lepas kita dah belajar tentang memerhati, kita dah belajar juga tentang menekan nombor dan juga kita dah belajar membuat inference. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar meramal, berkomunikasi dan juga menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. So, mari kita tengok yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini iaitu meramal. Apa tu meramal? Okey. Meramal merupakan satu proses untuk menentukan dan menjangkakan peristiwa yang akan berlaku. Okey, berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang diberikanlah biasanya. Okey, so meramal maksudnya membuat jangkaan awal. Jangkaan awal maksudnya kita jangkakan, esok hujan ke tidak? Hari mendung hari ni. Esok hujan. Itu ialah jangkaan awal ataupun ramalan tentang sesuatu. Okey, cuba tengok gambar anak kucing ni. Ni contoh Contoh yang pertama, tengok anak kucing ni, ramalkan. Okey, agak-agaknya selepas 2 minggu apa yang akan berlaku? Contoh, saiz semakin membesar. Atau jika tidak diberi makan apa akan jadi? Mati. Kenapa kucing ni buat bising? Sebab dia lapar. Okey, ramalannya kerana kucing itu lapar. Okey, agaknya apa yang akan berlaku jika anak kucing ni berjumpa dengan kucing yang lain? Okey, ramalan kita, kita jangkakan mungkin mereka akan bergaduh. Okey, itu ialah contoh simple lah, contoh ringkas. Okey. So, mari kita tengok pula contoh yang lain. Okey, contoh nampak tak gambar ni? Kecil sedikit. Okey. So, gambar ni tengok apa ni? Botol. So, botol tu tengah berpusing-pusing tapi di hujung meja. Jadi, tuliskan ramalan kamu berdasarkan situasi yang diberi. So, situasi tu dalam gambar ni lah. Situasi yang berlaku pada nombor 1 ni ialah botol tersebut berpusing-pusing. Berpusing-pusing dekat hujung meja. So, apakah yang akan terjadi kepada botol kaca itu? Agak-agaknya ramalannya ialah apa yang akan berlaku. Mungkin botol itu akan terjatuh. Okey. Yang kedua, tengok ni ada pokok. Okey, diberikan gambar raja pokok dan matahari dan juga tapi dipangkah air. Maksudnya tidak diberikan air. Jadi, kita dah tahu keperluan untuk tumbuhan untuk hidup ialah antaranya ialah matahari dan juga air kan. Okey, jadi airnya penting. So, apakah yang akan terjadi kepada tumbuhan itu? Apa ramalan kamu? So, ramalannya ialah, kamu boleh cakap ialah tumbuhan itu akan mati. Okey. Okey. So, dekat bahagian bawah pula ada satu diberikan jadual. So, jadual. Jadual di bawah menunjukkan perubahan ketinggian anak pokok. Okey. So, dia bagi jadual. Ni jadual nama dia. Hari. Dekat bawah ketinggian anak pokok dalam sentimeter. So, dia dah bagi nombor-nombor dekat sini. Nombor hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Apa yang berlaku pada ketinggian anak pokok? Okey, pada hari pertama tengok dia naik 2. Okey, dia ukur 2 cm. Kemudian hari kedua naik jadi 4 cm. Hari ketiga 6 cm. Hari keempat jadi 8 cm. So, dia tanya kat sini, ramalkan ketinggian anak pokok pada hari ke-5. Mari kita tengok hari tadi. Ada tak nombor 5 kat sini? Tak ada. 1, 2, 3, 4. Tak ada 5. Tapi 5 ni kita yang kena letak sendiri. So, kita letak 5 dia dekat sini. Sepatutnya dia berada. So, macam mana nak ramalkan? Kita tak bolehlah letak sebarang nombor sebab kita kena tengok nombor. 2, 4, 6, 8. Nombor semakin apa? Semakin bertambah. Betul tak? Semakin meningkat kan? Bila dia semakin bertambah, maksudnya dekat sini pun mesti bertambah. Jadi agak-agaknya 2, 4, 6, 8 ni sifir berapa? Sifir 2 kan? So, dia bertambah 2 setiap
kali setiap hari yang berlalu. Okey, jadi kat sini berapa jawapan dia? Ya, betul. 10 sentimeter. Jangan lupakan. Okey, kat sini ada unit. Jangan lupa. So, mesti tulis dekat sini 10 sentimeter. Jadi apa yang kamu telah lakukan? Di sini kamu telah lakukan kemahiran proses sains meramal. Okey, betul. Okey, mari kita tengok contoh lagi. Teacher bagi banyak sedikit contoh untuk kamu. Okey, contoh yang lain. Okey, ni sama je macam tadi tapi sedikit mengelirukan. Okey, tengok dekat sini. Raja menunjukkan satu penyiasatan tentang ayunan bandul dalam 1 minit. Okey. Raja di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Tengok betul-betul dekat gambar ada 5 cm ni apa dia? 10 cm, 15 cm. So, apa yang ada dekat sini ialah panjang tali tersebut. Okey. 5, 10, 15. Okey. So, jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Okey, so kita ada bandul A, bandul B, bandul C. Bilangan ayunan 60, 50, 40. Nampak tak apa yang tak ada dekat situ? Okey, sebentar. Baiklah, kita sambung. Okey, so soalan dia, ramalkan bilangan ayunan bandul jika panjang tali ialah 20 cm. So, dekat dalam jadual tak ada panjang tali. Okey, so panjang tali kat mana? Ya, dekat atas sini. So, dia lukis pada kamu. Dia pandai dia untuk kelirukan kamu, dia letak A, B, C. Sedangkan kat sini sepatutnya ialah 5. Yang B ni 10 sentimeter. Kat sini 15. Okey, mana datang ni? Ada yang tak faham? Ni daripada C, A, B, C. Ni tengok A, B, C. Okey, so 20 dekat mana? 20 selepas 15. Betul tak? Okey, so barulah kita nampak. Okey, mari kita tengok dia punya ni. Dia punya bilangan ayunan. Sebab dia nak bilangan ayunan bandul. Dia nak yang bawah So, 60, 50, 40. So, agak-agaknya berapa dekat sini? Nombor semakin berkurang. 50, 60, 50, 40. Kat sini berapa? Agak-agaknya. Ya, betul. 30. Ada unit tak? Tak ada 30 ayunan. Okey, so 30 ayunan. Mari kita tengok nombor 2 pula. Contoh yang lain. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk memerhati kepanasan air. Keputusan penyiasatan seperti berikut. So, dia bagi masa lawan dengan suhu air. Ni jadual masa kat bawah dia ialah suhu air. Dia kata penyiasatan untuk memerhati kepanasan air. Kepanasan air. Macam mana nak tahu kepanasan air? Kita masak air lah kan. Okey, so tengok. Ramalkan suhu air pada minit ke-14. Minit ke-14. Minit bermaksud masa. Okey. So, masa 14 kat sini kan. So, dia nak suhu air. So, kita tak tahu berapa dia nak suhu air. So, seperti biasa kita tengok dekat sini. Nombor dia 37, 47, 57, 67, 77, 86, 97. So, nampak tak trend dia? Dia tambah berapa? Dia tambah, tolak lah. 47 tolak 37, 10. 57 tolak 47, 10 juga. Okay, so setiap ni dia tambah 10-10 kecuali kat sini lah. Kat sini rasanya sama ada dia tersalah ataupun dia saja nak mengelirukan kamu tapi lebih kurang dalam 10. So, kalau kamu jawab kat sini pun tambah 10 juga. Okay, tambah 10 juga lebih kurang jadi 107. So, ini jawapan dia. 107 apa? Ada unit. Mana nak tahu unit? Ni dekat dalam kurungan. Darjah Celsius. Okay. So, soalan yang seterusnya. Selepas minit ke-14, api dipadamkan. Apakah yang akan berlaku kepada suhu air tersebut? Ini pun ramalan ya. Okay, so dia cakap bila sekarang ni suhu air semakin meningkat dekat atas ni semakin bertambah. Kenapa? Sebab ada api, betul tak? Tapi sekarang ni lepas minit ke-14 ni api dipadamkan. Apa yang berlaku kepada suhu air tersebut? Air jadi apa? Api dah tak ada. Ya betul, air semakin sejuk kan. Jadi suhunya
berkurang. Okey, suhu akan berkurang. Okey. Mari kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Yang kedua, hari ini kita akan belajar kemahiran proses sains berkomunikasi. Apa tu berkomunikasi? Bermaksud kemahiran untuk sampaikan maklumat. Okey, kita buat eksperimen. Jadi kita nak sampaikan maklumat kepada orang lain. So macam mana? Sama ada secara lisan atau berbentuk tulisan. Apa tu? Mari kita tengok. So ini berkomunikasi bermaksud menerima, memilih, menyusun atau mempersembahkan maklumat dan idea dalam bentuk tulisan. Tulisan boleh, lisan ataupun bercakap boleh. Dalam bentuk jadual, okey, dalam bentuk graf, okey, gambar atau model. Okey, so Cici dah bagi contoh kat sini, dekat atas ni. So ini ialah carta palang, okey, carta palang. Ini ialah contoh jadual. So jadual ada dua dekat sini Ada yang dia punya tajuk di bahagian tepi sini. Ada yang tajuk di bahagian atas. Dua-dua ni dipanggil jadual. Okey, macam mana pula secara tulisan? Okey, secara tulisan contohnya maklumat tentang pokok jagung. So dia bagi gambar rajah pokok jagung. So pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Okey. Daunnya berurat selari, mempunyai batang tidak berkayu, berakar serabut, ia hidup di darat. Ini semua yang digaris ini merupakan maklumat. Okey, bila kamu beri maklumat, paparkan maklumat, itu ialah salah satu kemahiran berkomunikasi. So, bila dalam eksperimen, kamu akan dapat keputusan, betul tak? Bila dapat keputusan, okey, kamu biasanya tak boleh nak cakap keputusan macam ni saja. Contohnya, kamu buat satu penyiasatan, kamu cakap bila panjang tali saya 10 cm, bilangan ayunan dia 20. Tapi bila panjang tali saya 15, bilangan ayunan saya 17. Panjang tali saya 20 cm, bilangan ayunan 15. Ini ialah keputusan eksperimen. Tetapi lebih molek lagi jika kita tukarkan keputusan ini ke dalam bentuk jadual. Contoh dia cakap kat sini, berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. So macam mana? Okey, apa yang kamu perlu buat mula-mula sekali? Mula-mula sekali, cari dulu kata kunci. Okey, ingat dekat bahagian atas ini biasanya kita letak tajuk. So macam mana nak letak tajuk? Okey, tengok maklumat yang diberi ni. Ada yang sama. Apa yang sama? Tengok panjang tali, panjang tali, panjang tali. Betul tak? Okey, so ini sama. Kemudian bilangan ayunan, bilangan ayunan sama. Betul tak? Okey. So yang kedua, kita perlu tentukan waktu eksperimen kita catat apa? Adakah kita catat panjang tali? Panjang tali tu kita sediakan, betul tak? Bila kita sediakan masa eksperimen, yang kita catat sebenarnya kita bilang. Okey, kita ukur ialah apa? Adakah kita ukur panjang tali? Panjang tali ni kita dah sedia awal-awal sebelum eksperimen, betul tak? Bila kita buat eksperimen, yang kita ukur ialah kita ukur bilangan ayunan. So, bilangan ayunan ni mesti yang kita ukur. Bila diukur, mesti duduk di sini. Okey. Okey, dan panjang tali mesti duduk di sebelah sini. Nanti Cici akan ceritakan dalam penggunaan pemboleh ubah nanti. Nanti Cici akan beri lebih detail. Kenapa di sebelah kiri, kenapa di sebelah kanan. Okey. So, kemudian kita dah tahu. So, kita ada panjang tali. Okey. So, panjang tali ni. Okey. So, panjang tali ni Cici tak boleh nak tarik lah pula. Okey. So, panjang tali. Okey, kita akan tulis dekat sini. So, kita tulis sebab dia sama kan. Betul tak? Panjang tali. Sebab dia sama. So, tajuk kita tulis. Okey. So, yang kat sini yang sama ialah bilangan ayunan. So, tulis kat sini. Bilangan ayunan. Okey, sorry untuk tulisan yang huruf. Okey, sebab teacher menulis guna ni. Guna mouse. Okey.
Alright, bilangan ayunan. So, bagaimana pula dengan nombor-nombor dia ni? Okay, so nombor-nombor ni nampak tak? 10, 20. So, masukkan saja. 10 ni di mana? Panjang tali. So, masukkan saja 10. So, jangan lupa bilangan ayunan bila 10, bilangan ayunan 20. Mesti selari sebab kenapa dia letak selari macam ni? So, kat sini 20. Okay, so kat sini 15. Okey, kat sini 17. Kat sini 20. Kat sini 15. Okey. So, apa yang tinggal kat sini? Apa yang tak ada? Ya, betul. Unit. Ingat, sentimeter. Unit dalam macam seperti matematik, kita tak boleh lupa. So, unit yang sama sentimeter kan? Boleh je kamu nak tulis 10 cm, 15 cm, 20 cm. Tapi, sebab tadi kita ambil yang sama. Panjang tali semua sama kan? So, sentimeter semua sama. Jadi, apa kata kita letak dekat tajuk? Sentimeter. Jangan lupa letak dalam kurungan. Bermaksud semua nombor-nombor yang di bawah ni berunit sentimeter. So, dah jadi dah jadual. Ini ialah salah satu contoh KPS berkomunikasi. Okey, macam mana pula dengan carta palang? Okey, semua orang kena tahu carta palang. So, sama juga carta palang biasanya kita ambil daripada jadual dan kita tukarkan ke dalam bentuk carta palang. So, macam mana? Yang pertama tadi bila dalam jadual ada tajuk, betul tak? Sama juga dengan carta palang, mesti ada tajuk. Okey, dan nombor-nombor ni kena tulis dekat tepi-tepi sini. So, macam mana nak buat? Okey. So, sebenarnya teacher okey, sepatutnya boleh tarik tapi teacher lupa nak sediakan dia punya animasi. So, kemudian tahun ni okey. So, mesti ingat tahun. Kita bermula dengan di sebelah kiri dahulu. So, tahun. Ingat di sebelah kiri akan turun ke bawah. Okey. So, tahun kita mesti tulis di sini. Hujung dia. Tajuk mesti tulis di hujung. So, tahun. Kemudian sama macam tadi. So, dia ada nombor. Betul tak? So, ini ialah nombor-nombor dia. Jangan lupa dengan nombor-nombor dia. So, nombor-nombor dia 1980, 1990, 2000, 2010. Okey, mesti mula daripada, kamu mesti ingat seolah-olah imajinasi kamu di hujung ni ialah kosong. Kita mesti bermula daripada tepi sini, bermula. Kalau kosong, bilang dia macam mana? 0, 1, 2, 3. Bermula daripada nombor kecil. So, nombor kecil ialah nombor 1980. Okey, ni tahun So, tulislah kat sini 1980. Okey. 1990. Tulis sampai habislah. Tapi ni mungkin tak muat sikit sebabnya teacher tulis guna ni 1990. Alamak, kosong dia. Okey, kemudian tahun 2000. Dan tahun 2010. Okey, kat sini 2010. Okey. So, jangan lupa macam pembaris kita tulis macam ada, apa kita panggil sengatan macam gitu. Okey, tanda. Okey. Supaya yang kat sini 1980, kat sini 1990. Macam pembaris. Okey. Sama juga dengan bahagian sini. So, yang tahun ni belah kiri dah siap. Sekarang belah kanan. Sama juga. Tajuk mesti di hujung. So, bilangan harimau. Okey. Bilangan harimau. Okey, bilangan harimau. Teacher tunggu tulis habislah. Okey, kemudian dia ada nombor dia. Okey, sama juga 50, 40, 30, 20. Okey, ini seperti yang teacher cakap tadi, mesti seperti pembaris. Jadi, kamu mesti mula dengan nombor yang paling kecil dekat sini. Tapi, okey, jadi nombor paling kecil ialah 20. Jadi, kat sini mesti 20. Kemudian 30. Macam pembaris. Okey.
mula dengan nombor yang paling kecil 40 dan 50. Okey. Dah siap macam ni. Sekarang ni kita nak kaitkan dia. 1980 dia mesti bersama dengan 50. 1980 yang ni kan, betul tak? So dia mesti sama dengan 50. Jadi kat sinilah kita nak buat palangnya. So 50 dekat sini, okey? Jadi kita buat je palang dia pada 1980. So kita buat macam ni. Tengok pula 1990 lawan dia dengan 40. So lawan dia dengan 40. 1990 mana 40? Kat sini kan. So kita buatlah palang dia. Okey. Dan 2030. Okey. Sampai 30 kat sini. So buatlah palang dia. Dan 2010 20. Okey. 20 sikit je kat sini. Okey, maaflah tak ada pembaris. Okey. Dah siap carta palang kita. Okey. So, okey. So, sekarang ni kita nak tengok pula KPS yang seterusnya. Okey, sebentar ya.